share roster ni susah kan. Dia apa ni fizikal, keadaan fizikal bilik ni tak mengizinkan ada roster yang berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari pengacara yang berbahagia, Saudara Hasri Harun, Penolong Setiausaha Agung Wadah Pencerdasan Umat, Ustaz Amir Yusof, Pengurusi Majlis Syura Negeri Wilayah Persekutuan, rakan-rakan dalam pimpinan Wadah, Abim Madara, Abim dan Persatuan Pelajar Islam. Rasanya tak ada. Saudara saya Amir Ali yang tak ditulis namanya dalam skrip ni. Saudara saya Faiz Muran selaku moderator untuk majlis forum yang akan kita adakan selepas ini, dan bersama dengan ahli forum yang dua lagi, iaitu Saudara Yusmani Yusof dan Miss Lee Sokwa. Selamat datang Miss Lee, dan terima kasih bawa suami dan anak-anak untuk ikut serta. Cuma kami bersebab umur 35 ke atas, jadi yang paling boleh berkawan dengan MC lah ya. Ahli-ahli wadah sekalian, ahli-ahli wadah dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan sekeliping kesyukuran kehadrat Ilahi kerana di atas limpah kurnia-Nya Allah maka kita dapat melangsungkan muktamar wadah kali yang ke-10 pada pagi ini. Forum yang akan bermula sebentar lagi pun adalah sebahagian daripada aktiviti untuk muktamar ini. Mudah-mudahan muktamar kali ini kita dapat mengadakan muhasabah bagi diri kita terhadap penglibatan kita sebagai ahli dalam gerakan, dan apakah kita telah melaksanakan tanggungjawab kita untuk menggerakkan dakwah yang memang merupakan aktiviti utama kita. Dan forum yang akan berlangsung ini mudah-mudahan akan membuahkan hasil yang positif ke arah membina Malaysia baru yang harmonis buat semua dan tidak lagi dipecah belahkan oleh sentimen perkauman dan agama, dan mudah-mudahan dapat memberi input kepada kita dalam wadah, dalam pimpinan wadah dan organisasi wadah di wilayah persekutuan ini untuk sebaik-baiknya bertindak sesuai dengan iklim politik yang baru. Saudara-saudara sekalian, perubahan politik telah berlaku dan syukurlah ianya berlaku dalam hayat kita. Lama kita membicarakan ketidakseimbangan dalam kehidupan di Malaysia, di mana kerajaan terlalu kuat berbanding dengan rakyat yang terlalu lemah. Terdapat sindrom ketergantungan yang berlebihan di pihak rakyat terhadap pemerintah, terutamanya di kalangan orang Melayu, sehingga memandulkan inisiatif rakyat untuk bertindak dan ataupun untuk melakukan sebarang social action. Pertukaran kerajaan membuktikan bahawa rakyat mempunyai kekuatan untuk membuat perubahan. Sewaktu Parti Keadilan Nasional ditubuhkan, Saudara Anwar Tahir mengatakan bahawa yang signifikan bukanlah penubuhan Parti Keadilan sebagai a new political party, tetapi adalah percubaan kita untuk memperkenalkan new politics, iaitu eksperimen kita untuk menghentikan politik perkauman. Maka visi itu 20 tahun yang lalu ini telah membuahkan hasil. Selain itu, kita juga pernah berbicara tentang perlunya dual party system sejak bermulanya Pakatan Rakyat, dan akhirnya ia menjadi kenyataan meskipun Pakatan Harapan perlu menang sekali lagi untuk diambil kira kewujudan dual party system itu. Alhamdulillah, perkara yang berlaku ini mengukuhkan lagi model demokrasi yang ingin kita bina di Malaysia, sehingga tidak ada lagi parti yang merasakan bahawa ianya invincible, tidak dapat dikalahkan, sekaligus menghentikan khurafat politik bahawa hanya satu parti sahaja yang layak memerintah. Dual party system ini akan menjadikan mana-mana parti yang memerintah berusaha keras memenuhi hasrat rakyat dengan melakukan yang terbaik, dan bukannya memegang amanah ini sambil lewat, apatah lagi menjadi kerajaan kleptokrasi yang merompak harta rakyat. Sebab saya dibebaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengingatkan kita bahawa perubahan kuasa yang berlaku di negara kita janganlah seperti yang terjadi pada Revolusi Perancis. Naratif yang sering disampaikan kepada kita ialah bahawa revolusi tersebut menghasilkan liberty, equality, fraternity, kebebasan, keadilan, persaudaraan.
Tetapi menurut beliau, apa yang sebenarnya berlaku hanyalah pertukaran elit tanpa ada sebarang perubahan yang substantif, sedang rakyat tetap menderita. Maka selain daripada hasrat kerajaan baru untuk membuat pelbagai perubahan, peranan civil society sangat penting untuk memastikan demokrasi itu berjalan menurut lunas-lunasnya yang betul. Bahkan dapat dikatakan bahawa demokrasi dan civil society itu adalah seperti dua sisi dari mata wang, di mana keduanya saling melengkapi. Pentingnya peranan civil society dalam konteks demokrasi membuat keduanya tidak dapat dipisahkan, dan demokrasi tanpa kehadiran civil society yang kuat hanya akan mengarah kepada otoritarisme negara, melahirkan penguasa yang angkuh. Pengalaman kita sejak bangkitnya reformasi 20 tahun yang lalu menunjukkan bagaimana demokrasi disalahgunakan. Prinsip-prinsip demokrasi tergadai dengan kekuatan wang. Meskipun ada pilihan raya, tetapi ia hanyalah prosedural semata-mata, sama sekali tidak menunjukkan kehadiran nilai, norma, dan prinsip dasar demokrasi. Kehadiran masyarakat sivil sebelum ini sangat lemah untuk mengawal perlakuan negara yang sewenang-wenang. Ini menyebabkan kualiti demokrasi pun berjejas. Masyarakat sivil dikebiri dan dikawal dengan ketat oleh penguasa. Beberapa elemen masyarakat sivil seperti golongan intelektual, aktivis, mahasiswa, pelaku media, semuanya mengalami tekanan. Kini dengan berlakunya perubahan politik, ruang untuk masyarakat sivil bergerak semakin bertambah dan masyarakat sivil harus waspada agar suasana demokrasi yang lebih telus yang mulai wujud pada waktu ini tidak di-hijack oleh pihak-pihak lain sehingga masyarakat sivil kembali dikebiri dan menjejaskan kualiti demokrasi yang kita ingini. Namun kita perlu menyatakan bahawa amalan civil society seperti yang berlaku di Barat tidaklah seharusnya diikuti sepenuhnya di negara kita. Salah satu ciri dalam amalan masyarakat sivil di sana ialah agama itu tidak dijadikan rujukan untuk membimbing tingkah laku masyarakat. Di negara kita, pada pandangan wadah pencerdasan umat, agama haruslah dijadikan sumber rujukan dan sumber inspirasi, kerana agama Islam itu adalah agama rahmat dan kemanusiaan sejagat. Sebagai badan dakwah yang mempunyai spektrum yang luas, merangkumi objektif pencerahan, tanwiri, perubahan, taghyiri, dan pembebasan tahriri, kita tentunya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan kejayaan membawa perubahan dalam sistem politik kita. Manusia yang menjadi target proses dakwah kita itu melalui tahap-tahap tersebut. Meskipun masih ramai yang belum mendapat pencerahan, apalagi melakukan perubahan, tetapi kerja-kerja kita sebagai jemaah yang mencerdaskan umat, insya Allah pada akhirnya akan membantu seseorang itu membebaskan dirinya dari segala macam pemikiran, sifat, dan khurafat yang membelenggunya. Kata Ustaz Siddiq Fadil bahawa yang pertama harus baharu dalam Malaysia baru ialah manusianya. Katanya lagi, apalah artinya Malaysia baru kalau Malaysianya masih manusia lama? Apalah artinya pertukaran pemimpin kalau cuma menukar orang lama dengan orang baru? Tetapi mindset, mentality, sistem nilai dan budayanya masih sama. Sebab itu agenda pertama mengisi Malaysia baru harus membina manusia baru. Pendidikan menjadi sangat penting sebagai katalis pembinaan generasi baru untuk mengisi semangat Malaysia baru. Kita bina manusia baru dengan mindset, sistem nilai, jiwa dan budayanya yang baru. Inventing a new soul, membina watak, satu dimensi penting pendidikan yang selama ini terabai kerana kita terlalu obses dengan pencapaian grade peperiksaan. Hadirin sekalian, seterusnya yang lebih dekat dengan kita di wilayah persekutuan ialah kita berdepan dengan masalah pembangunan yang berlebihan kerana kepentingan pemaju seringkali diutamakan berbanding dengan kesejahteraan warga kota. Meskipun warga kota telah bersuara untuk menuntut perubahan dalam pentadbiran bandaraya, tetapi perubahan sukar berlaku kerana rakyat tidak mempunyai hak untuk mengundi badan perundangan tempatan. Saya percaya ada ruang untuk wadah wilayah persekutuan ikut terlibat dalam reformasi di BKL yang melibatkan pilihan batu bandar bila tiba masanya. Kehidupan kota yang lestari adalah antara agenda jemaah kita. Kelestarian itu bukan saja merujuk kepada alam sekitar, tetapi juga aspek-aspek lain seperti kawalan terhadap jenayah, kegiatan kebudayaan yang sehat, serta kesejahteraan kehidupan secara keseluruhan. Tentunya kajian UNICEF baru-baru ini berjudul Kanak-kanak Pinggiran, Children Without, menjadi salah satu penghalang untuk kita mencapai kelestarian itu dan perlu diberikan perhatiannya yang sewajarnya oleh jemaah kita. Menurut kajian tersebut, perkara utama yang memerlukan perhatian segera adalah kesejahteraan kanak-kanak.
Sesetengah kanak-kanak menderita kekurangan zat makanan sehingga pertumbuhan mereka terbantu, manakala setengah yang lain mengalami gemuk keterlaluan dan obes. Kajian sendiri ini mendapati kira-kira 15% kanak-kanak di bawah umur 5 tahun mengalami pertumbuhan terbantu, 22% mengalami kurang berat badan, dan 23% sama ada mengalami berat badan berlebihan ataupun obes. Mereka juga tidak mempunyai ruang belajar yang kondusif dan keadaan persekitaran yang tidak selamat. Selain itu, walaupun hampir semua kanak-kanak berusia 7 hingga 17 tahun bersekolah, tetapi hanya separuh saja daripada kanak-kanak yang berusia 5 hingga 6 tahun yang dihantar ke prasekolah. Fakta-fakta ini membawa maksud bahawa anak-anak yang datang daripada latar belakang yang deprived seperti ini tidak akan menjadi warga kota yang produktif di masa akan datang. InsyaAllah Wadah berhasrat untuk terlibat membantu agar isu kejaminan makanan, food security yang menjejaskan pertumbuhan kanak-kanak di BPR ini dapat kita gambarkan bersama dengan badan-badan lain. Semoga kesihatan mereka terjaga dan pertumbuhan mereka tidak terbantu untuk menjadi warga negara yang produktif kemudian hari. Demikianlah peranan kita sebagai civil society organization yang akan berterusan kerana senantiasa relevan dengan tuntutan zaman. Saudara-saudara sekalian, namun dalam kesibukan kita berbicara tentang masalah masyarakat dan negara, kita tidak seharusnya lupa akan peri pentingnya kita mengukuhkan jemaah kita. Memang kita mesti proaktif untuk menyelesaikan masalah umat, tetapi tidak kurang pentingnya adalah memastikan gerakan kita sentiasa mantap dan mempunyai daya saing yang tinggi. Usaha untuk membina kepemimpinan yang berkualiti mestilah diteruskan. Mudah-mudahan kita beroleh perincian untuk tindakan kita itu daripada forum ini dan juga daripada perbincangan dalam muktamar yang akan kita adakan selepas muktamar nanti. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, untuk menjayakan majlis forum ini dan sekaligus muktamar pada kali ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal semuanya dan menjadi amal saleh bagi kita. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.